Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek pengurusan projek. So, bagi memulakan pembentangan ini, saya serahkan kepada saudara Muhammad Arash bagi meneruskan pembentangan. Okey, terima kasih saudara Aiman. Kita mulakan pembentangan mengenai detail of project. Projek ini ialah single family bungalow iaitu terletak di Seri Gading, Sempang Kanan di daerah Batu Pahat. Jenis pembinaan ialah residential ataupun perumahan dan kos untuk projek ini ialah RM334,000. Dan projek ini melibatkan 3 pihak iaitu klien, kontraktor dan konsultan. Untuk klien ialah Tan Sri Amin Hir bin Sufyan. Untuk kontraktor ialah NS Construction dan konsultan ialah ABS Civil Consultant. Okey, untuk design detail. Di sebelah kiri ialah front view dan di sebelah kanan ialah rear view iaitu pandangan belakang. Dan side view, pandangan sisi, top view, beam section, roof plan, pandangan bumbung, column section dan foundation section. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada saudara Ashraf. Terima kasih kepada saudara Arash atas pembentangannya. Seterusnya saya akan sambung pembentangan dengan tajuk yang lain iaitu timeline dan project period. Timeline ataupun tempoh masa suatu projek perlu disiapkan, perlulah dirancang dengan baik dan teliti untuk mengelakkan sebarang kesalahan dan kelewatan. Bagi projek ini, tempoh masa yang diperlukan adalah 7 bulan dan 13 hari, di mana ia bermula pada 1 April hingga 13 November 2020. Antara kerja-kerja utama yang dilakukan sepanjang tempoh ini adalah kerja-kerja tanah, di mana proses pembersihan tapak pembinaan akan dilakukan pada 13 April. Seterusnya kerja-kerja piling bermula pada 15 Mei. Kerja-kerja pembinaan struktur seperti substructure, superstructure dan roof truss pada 3 Jun 2020. Seterusnya kerja-kerja pembinaan infrastruktur seperti jalan raya dan longkang pada 2 Oktober 2020 dan projek berakhir pada 13 November. Projek period ataupun tempoh masa yang diperuntukkan untuk sesuatu kerja di tapak pembinaan. Contohnya, kerja-kerja land acquisition memperuntukkan masa selama 5 hari bermula 7 April hingga 12 April. Seterusnya, kerja-kerja tanah melibatkan kerja pembersihan tapak pembinaan, kerja-kerja menambak tanah mengambil masa selama 21 hari bermula 13 April hingga 8 Mei. Seterusnya, kerja-kerja pembinaan jalan sementara dilakukan untuk memudahkan pengangkutan bahan binaan serta kemudahan pekerja-pekerja akan dibina dan akan mengambil masa selama 5 hari. Seterusnya, kerja-kerja piling akan mengambil masa selama 14 hari dan kerja-kerja pembinaan struktur seperti substructure, superstructure dan roof truss akan mengambil masa 96 hari dan dijangka tamat pada 28 September 2020. Seterusnya adalah kerja-kerja architecture, wall dan floor finish akan mengambil masa selama 40 hari bermula 9 Ogos hingga 28 September. Seterusnya, kerja-kerja mengecat internal dan eksternal mengambil masa selama 5 hari bermula 27 September hingga 1 Oktober 2020. Selanjutnya, kerja-kerja pemasangan bekalan elektrik dan air akan dilakukan pada 26 Ogos hingga 22 September dan akan mengambil masa selama 21 hari. Seterusnya adalah kerja-kerja pembinaan infrastruktur seperti jalan, longkang, TNB,
and water meter supply akan mengambil masa selama 18 hari bermula 2 Oktober hingga 22 Oktober. Seterusnya, kerja-kerja landscape seperti menanam pokok akan dilakukan untuk memelihara kehijauan alam sekitar, mengambil masa selama 14 hari bermula 25 Oktober hingga 10 November 2020. Akhir sekali, sebelum penyerahan kepada pemilik, kami akan melakukan uji kaji untuk memastikan rumah yang dibina kukuh dan selamat dihuni. Uji kaji ini mengambil masa selama 3 hari bermula 11 November hingga 13 November 2020 dan projek tamat apabila rumah diserahkan kepada pemilik. Okey, terima kasih kepada saudara Ashraf. So, kita teruskan lagi dengan kos projek. Kos projek adalah kos yang diambil kira bagi kerja-kerja yang dilakukan di tapak pembinaan bagi pembinaan rumah tersebut. So, kos yang diambil kira adalah performance bond ataupun insurans yang sebanyak RM15,000. Yang seterusnya, establish and removal of site office sebanyak RM15,000. Progress report RM4,000. Kerja-kerja tanah sebanyak RM20,000 iaitu pembersihan tapak projek. Yang seterusnya adalah construction temporary road iaitu sebanyak RM5,000 iaitu kos penyewaan jentera-jentera bagi membuat jalan sementara bagi memudahkan laluan kenderaan masuk dan keluar. Yang seterusnya adalah piling work iaitu kerja-kerja piling sebanyak RM20,000. Yang seterusnya adalah kerja-kerja pembinaan yang terdiri pada tiga sub iaitu substructure, superstructure dan roofing. Substructure adalah kerja-kerja bawah tanah iaitu mengenai foundation sebanyak RM30,000. Yang seterusnya superstructure, bahagian yang atas tanah sebanyak RM40,000. Roofing, kerja-kerja bumbung sebanyak RM15,000. Seterusnya adalah kerja-kerja architecture seperti wall, floor finisher dan painting. Wall membelanjakan sebanyak RM40,000. Floor finisher iaitu kerja kemasan lantai sebanyak RM30,000. Painting, kerja-kerja mengecat sebanyak RM10,000 iaitu cat pada bahagian dalam ataupun internal sebanyak RM4,000 dan bahagian luar ataupun external sebanyak RM6,000. Okay, seterusnya adalah mechanical dan electrical work yang terdiri daripada electrical dan plumbing. Electrical sebanyak RM25,000 manakala plumbing ataupun perpaipan sebanyak RM25,000. Seterusnya adalah landscape. Landscape ini adalah pemandangan ataupun kawasan bagi rumah tersebut, iaitu mengambil kos pembelian pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang hendak ditanam dalam kawasan pembinaan tersebut ataupun rumah tersebut yang memakan kos sebanyak RM20,000. Yang seterusnya adalah road and drainage, iaitu jalan dan longkang yang belanja sebanyak RM20,000. Total bagi kos projek tersebut adalah RM334,000 sahaja. Okey, untuk F-curve detail. F-curve ni dia didefinisikan sebagai satu paparan yang menunjukkan kumulatif kos kuantiti yang berlawan dengan masa. Okey, ini adalah contoh bentuk F-curve itu sendiri, yang di mana F-curve ni berbentuk S. Okey, apa yang dimaksudkan S ni? Okey, S ni dimaksudkan pada permulaan ni projek
kita dapat melihat bahawa projek yang dijalankan persentage dia adalah agak rendah, di mana permulaan projek ni taklah mempunyai banyak kerja kan. Lepas tu pada pertengahan ni nampak dia semakin naik kan, di mana pada ketika ini kegiatan projek kerja-kerja yang lebih berat, lebih banyak dijalankan pada masa yang meningkat ni, dan pada akhirnya dia akan mendata balik di mana projek telah siap. Okey, manfaat daripada FCurve ni dia banyak membantu kita untuk memantau kejayaan suatu projek. Okey, FCurve ni dia juga boleh membantu kita untuk membuat satu pembetulan sekiranya kita silap planning, kita tersilap lah untuk planning anggaran tempoh masa nak buat, tempoh panjang mana nak buat. Okey, ini adalah diagram FCurve fizikal untuk projek kami, di mana kami telah membuatkan 3 layout, iaitu weekly, planning and actual. Okey, untuk planning ni FCurve projek kita orang, iaitu kita orang merancang persentasenya untuk siap projek single banglo ini. Okey, actual ni adalah satu pembetulan yang dilakukan untuk menunjukkan peningkatan untuk menambah baiklah planning kita orang. Okey, weekly ni kita boleh melihat bahawa kadar-kadar percentage setiap minggu lebih jelas lah. Okey, graf ni adalah cumulative percentage complete berlawan dengan duration. Okey, jadi melalui FCurve diagram ni kita boleh melihat bahawa kita boleh merancang dan melihat macam mana nak selesaikan projek ni dalam tempoh yang dirancang. Itu saja. Untuk conclusion, kita boleh tengok ataupun lihat kemajuan ataupun progress ini bermula. Itu pada permulaan adalah plan ataupun perancangan dibuat untuk membina banglo di Mukim Seri Gading. Kos bagi pembinaan projek ini berjumlah 334,000, termasuk konsultan, kontraktor dan juga klien. Plan dan bahagian bangunan setiap sisi ditunjuk ataupun ditampilkan bagi menunjukkan bahagian-bahagian bangunan tersebut ataupun rumah tersebut. Untuk second floor adalah tarikh start dan end ataupun tarikh last untuk projek tersebut perlu di set seperti mana yang klien kendaki. Untuk pastikan projek tu siap ataupun berakhir dengan pada masa yang ditetapkan, perancangan untuk kerja-kerja untuk masa bekerja dan cuti perlu disetkan dengan betul. Setiap aktiviti juga perlu dirancang dan perlu dilistkan supaya harus disenaraikan untuk memudahkan perancangan projek tersebut. Kos bagi setiap pembinaan ataupun aktiviti pembinaan perlu dirancang bagi mengelakkan daripada anggaran lari daripada anggaran yang ditetapkan ataupun yang anggaran kos yang ditetapkan oleh klien. Yang ketiga adalah perancangan ini dibuat perancangan projek dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Project.
Microsoft Project ini adalah software yang dapat membantu dalam merancang sesuatu projek. Setiap data daripada software tersebut akan akan dipaparkan dalam bentuk Gantt dan juga S-curve. S-curve iaitu S-curve fizikal. S-curve fizikal adalah menunjukkan progres ataupun kerja-kerja sepanjang projek tersebut. Ia akan menunjukkan kerja-kerja dalam keadaan kritikal dan juga ataupun kerja-kerja yang perlu diselesaikan awal. So, S-curve dapat memberikan maklumat tersebut. Oleh itu, dalam setiap perancangan projek adalah amat penting bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini ataupun supaya projek tersebut dapat berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki oleh klien. Okey, setakat ini saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.